المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضنا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من المتقين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف والمؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته آمين يا رب العالمين. Qala musannif, dan adapun mustahil daruri itu seperti sunyi jiring daripada gerak dan diam. Itu betul. Dan adapun mustahil daruri itu seperti sunyi jiring. Ini tidak sesekali jiring. Itu sunyi maknanya tidak sesekali, ataupun tidak adalah. Jiring ini sesuatu makhluk itu. Jiring iaitu sesuatu makhluk itu daripada gerak dan diam. Maknanya kalau satu makhluk itu dia bergerak atau tidak, diam mudah, maka itu mustahil daruri. Batu itu tidak bergerak dan tidak diam, mustahil. Mustahil. Pokok itu tidak bergerak dan tidak pula ia diam, mustahil. Kalau tak bergerak, dia diam. Kalau tak diam, dia mesti bergerak. Macam kereta. Kalau tak jalan, dia tak bergerak. Kalau jalan, mesti dia bergerak. Ada tak satu benda yang dia tu bergerak apa tidak, duduk diam tak? Maka mustahil. Dan mustahil mesti ada salah satu. Kalau tak bergerak, dia diam. Kalau tak diam, dia bergerak. Bukan? Macam tangan kita. Cuba tengok tangan. Kalau tak bergerak, dia diam. Kalau tak diam, dia bergerak. Itu makna apa? Mustahil dia tak bergerak dan tak diam. Mesti ada salah satu. Itu namanya mustahil daruri. Maknanya benda mustahil yang senang kita faham. Baik. Dan yang nazari itu seperti syirik bagi Allah Ta'ala. Apa syirik? Syirik maknanya sesuatu yang menyerupai Allah. Sesuatu yang menyerupai Tuhan. Sesuatu yang menyerupai Rabb. Sesuatu yang menyerupai ilahun. Jadi sesuatu yang menyerupai Allah itu mustahil nazar. Pasal apa kita kata mustahil nazari? Sebab ia perlu kepada tilik yang menghalusi, yakni fikir yang menghalusi, serta kena ada dalil. Ya, kena fikir yang menghalusi
dan mesti mempunyai dalil, baru kita boleh faham benda yang nazari. Pasal apa? Pasal tak nampak dengan mata. Allah ni tak nampak dengan mata kepala. Nak faham Allah tu kena fikir. Nak faham Allah kena pergi mengaji. Nak faham Allah kena ada muzakarah. Nak faham Allah Ta'ala kena fikir yang mendalam. Dia kena ada bukti, kena ada dalil. Tapi kalau kita kata tangan kita mustahil bergerak dan berdiam duduk sekali, tu boleh faham. Tengok tangan kita tak bergerak, dia diam, tu kata mustahil daruri. Baik, jadi mustahil ni ada dua, mustahil daruri, mustahil nazari. Macam yang minggu lepas dia sebutlah, ada wajib, ada dua, wajib daruri, wajib nazari. Mustahil pun ada dua, mustahil daruri, mustahil nazari. Seperti syirik bagi Allah Ta'ala, dia kata, Ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira. Maha tinggi Allah Ta'ala. Ta'ala Allah, maha tinggi Allah Ta'ala, an zalika, daripada demikian itu. Jadi demikian itu syirik. Uluwan kabiran, uluwan kabiran. Jadi hal keadaan Allah Ta'ala itu maha tinggi lagi maha besar. Maka mustahil sekutu bagi Allah, yakni mustahil yang menyamai, yang menyerupai bagi Allah. Sekutu maknanya yang menyerupai, yang menyamai bagi Allah. Tiada dapatnya, melainkan tiada dapatnya, ni tak dapat dipahaminya. Tiada dapatnya, ni tak dapat dipahaminya, melainkan, yakni kecuali, kemudian daripada nazari, yakni setelah daripada fikir yang panjang. Ya, fikir yang panjang, ya, iaitu kena ada ilmu baru boleh fikir. Dan kena ada fikiran yang sehat, yang normal. Fikiran yang abnormal tak boleh mikir. Baik, habis. Dan jaiz daruri itu harus yang mudah dipaham itu. Jaiz daruri, jadi perkara harus yang mudah dipaham itu. Seperti gerak bagi jiring atau diamnya yang tertentu, titik. Seperti gerak jirim atau diamnya yang tertentu. Contohnya kita kata tangan kita tadi. Tangan kita kalau tak bergerak dia diam. Kalau tak diam dia bergerak. Harus. Kalau bergerak dia tak akan diam. Kalau diam dia tak bergerak. Itu harus. Bukan wajib, bukan mustahil. Ya, anak tak ada mak. Ada mak, tak ada bapa. Ni bukan haram ni. Dia ada mak, ayah tak ada, harus. Dia ada bapa, mak tak ada, harus. Dia tak ada mak, dia tak ada bapa,
pun harus. Pasal benda tu benda harus. Dia dibakar api, tapi api tu jadi sejuk, harus. Tak mustahil. Tak mustahil. Dia papa kedana, papa kerek bagi. Tiba-tiba jadi billionaire, harus. Dia billionaire, tiba-tiba jadi bankrupt Z, bukan bankruptcy dah, harus. Dia muda, tiba-tiba jadi tua, harus. Dia tua, tiba-tiba jadi muda, harus tak? Harus juga. Itulah kata jaiz, benda harus, mungkin. Benda-benda yang harus saja. Dia hidup tak mati-mati. Ada tak orang hidup tak mati-mati? Ada. Saya cerita dah itu, bukan? Dia hidup tak akan mati selama dia. Dia terus masuk syurga tanpa melalui kematian. Siapa? Nabi Khidir. Selain Nabi Khidir boleh tak? Harus juga kalau Allah nak jadikan. Harus juga pada pihak hukum akal, harus. Jadi Nabi Khidir tu nadir, jarang berlaku, hanya berlaku pada dirinya seorang Sabit Nas. Sabit Nas syarak, Nabi Khidir seorang. Sabit Nas syarak, Nabi Isa seorang. Kalau alim boleh berlaku? Boleh. Itu namanya jaiz daruri, kerana harus yang mudah dipaham. Baik, habis. Dan yang nazari, ini jaiz nazari, benda harus yang perlu ditilik, dipikir, digenung, dikaji dalam-dalam, terperinci, kena ada dalil baru nak faham. Seperti menseksa akan orang yang mutbi'un, yang bukan mutbi'un, muti'un tu. Orang yang muti'un, ya tu bukan ba. Mutbi'un apa dia? Muti'un tu ya tu, min ta'i'in. Muti'un itu orang yang taat. Ta'ayati'un, muti'un. Menseksa oleh Allah Ta'ala akan orang yang taat, dan memberi pahala bagi orang yang asi. Itu harus nazari nama dia, harus bagi Allah. Harus bagi Allah memasukkan orang taat dalam syurga, harus bagi Allah memasukkan orang maksiat dalam neraka. Begitu juga harus sebaliknya. Harus Allah Ta'ala memasukkan orang taat dalam neraka, harus Allah Ta'ala memasukkan orang maksiat dalam syurga. Namun ini pada hukum akal, bukan pada syarak. Pada hukum akal tu harus, tapi pada hukum syarak, innallaha la innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau ya Allah tidak menyalahi janji. Yang mana buat taat, Allah akan bulan syurga. Yang mana buat maksiat, masuk neraka lah dulu, kalau tidak dengan rahmat Allah. Ya. Jadi hukum tu ada dua, kena faham. Hukum syarak, hukum akal. Pada hukum akal harus sahaja. Tapi jangan dicakap depan orang tak mengaji. Orang tak belajar agama, jangan cakap hukum akal tu ke dia. Kalau solat tak solat bukan tentu lagi syurga neraka.
Memang hukum akal gitu, tapi haram kita cakap dengan orang tak mengaji agama. Apatah lagi bukan dalam majlis ilmu, cuma di kedai kopi buat syuak berebang, haram. Nanti dia persendakan hukum Allah. Dia persendakan hukum Allah. Alah, aku dengar tu Pak Imam tu cakap, kita solat pun tak tentu lagi masuk syurga. Jadi jangan cakap lagu tu depan orang tak mengaji agama. Dia mari solat, lepas tu dia balik duduk tidur, tak mengaji. Jangan cakap dengan dia lagu tu, nanti dia persendakan hukum Allah. Nak cakap lagu tu di dalam majlis ilmu sahaja. Bab hukum akal ni kena cakap dalam majlis ilmu saja. Faham tu? Bab hukum akal ni nak cakap dalam majlis ilmu. Di luar majlis ilmu nak cakap berlandaskan syarak. Berlandaskan hukum syarak. Siapa solat wajib baginya syurga. Siapa tak solat kalau tidak dengan rahmat Allah masuk neraka. Kena kata lagu tu. Tak boleh kata confirm neraka, tak boleh. Siapa solat confirm syurga. Siapa solat confirm syurga. Siapa tak solat confirm neraka. Tak boleh. Jangan cakap siapa solat confirm syurga, siapa tak solat confirm neraka, tak boleh. Nak cakap lagu ni, siapa solat confirm syurga, siapa tak solat kalau tidak dengan rahmat Allah masuk neraka dia. Macam tu cakap. Jangan cakap siapa solat ke tak tentu lagi syurga neraka. Yang tu haram. Haram bercakap di luar majlis ilmu. Apatah lagi orang tu tak ada ilmu, tak mengaji. Nanti dia akan persendakan hukum Allah. Jaga mana? Saya nak cuti 4 bulan. Lupa pula dobit tepi kita tu molek. Baik habis. Jadi dengan molek saya nak cakap lagi sekali. Maklumlah kita ni mengaji, tapi dengar bukan semua orang boleh faham. Dia faham terbalik. Macam tadi ya, kita kata susun tayar rapat-rapat. Dia faham rapat tu jarang. Dia pun bubuh lah jarang-jarang. Lepas tu kita khabar petang ni kita buat balik tayar. Lepas tu dia cabut. Tu saya kata kadang-kadang dia faham, kadang-kadang dia saja tak ambil faham. Baiklah, kalau begitu faham ke tak faham, saya ulang lagi sekali. Sebab kalau tanya confirm dia kata faham, tanya dengan macam Tok Nujum menilik orang. Jadi hukum akal ni jangan cakap di luar majlis ilmu. Takut terkeluar kalam hakikat kepada orang awam yang tak belajar. Nanti dia tersalah faham, ya, dia mempermainkan hukum Allah. Seperti dia kata, solat ke tak solat ke tak tentu lagi syurga neraka. Cakap di mana? Dekat aircon sale. Saja-saja sambil beli Maggi, sambil beli Maggi, beli ubat gigi col gatal. Nama pun col gatal. Ya. Sambil beli sabun Pak Malik. Ayah ke tak sembahyang tak tentu lagi syurga neraka. Kau tahu? Aku dengar ustaz tu cakap. Haram cakap di situ. Itu hukum akal yang bangsa hakikat begitu. Jangan cakap di luar majlis ilmu. Hukum ni haram. Sebab nanti dengar orang awam tak mengaji, dia persedarkan hukum Allah. Maka nak cakap di luar majlis ilmu, apatah lagi orang tu memang tak mengaji, hendaklah cakap berlandaskan hukum syarak. Macam mana contohnya tadi? Siapa tutup aurat confirm masuk syurga. Siapa tak tutup aurat, kalau tidak dengan rahmat Allah masuk neraka lah dia. Kalau tak taubat.
Jangan kata siapa tak tutup aurat pompom masuk neraka. Tak boleh juga, haram juga. Dulu saya pernah dengar orang cakap, siapa buat geng-geng pompom masuk neraka. Jangan. Itu namanya biadab dengan Allah. Kenapa kata begitu tak boleh? Kerana sebuah hadis dia kata, inna rahmati ghulibat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, kata Allah, melebihi dari kemurkaanku. Sebab tu tak boleh. Baik. Saya dah cerang ke tu. Benda tu wajib dipaham. Jangan salah faham. Banyak orang duk sebut lagu tu. Kemudian kata Syekh Hudi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Syarah Hudi Imam Syarqawi, wa innama bada'a bitaksimil hukmil akli li'annal mukallafa matlubun bima'rifati ma yajibu fi haqqillahi ta'ala wa ma yajuzu wa ma yastahilu wa la yahkum mudah-mudahan wala yuhkamu, ya tu, wala yuhkamu ala syai'in bi annahu wajibun au jaizun au mustahilun hatta yu'rafu haqiqatu dzalika. Baik, baca lagi sekali. Wa innama bada'a bitaksimil hukmil akli bitaksimil hukmil akliyi bitaksimil hukmil akliyi li'annal mukallafa matlubun bima'rifati ma yajibu fi haqqillahi ta'ala wa ma yajuzu wa ma yastahilu wa la yuhkamu ala syai'in bi annahu wajibun au jaizun au mustahilun hatta yu'rafa ada hatta amilna, hatta tu amil apa? Hatta yu'rafa baca bina majhul, hatta yu'rafa haqiqatu zalika. Baik, habis. Dan sungguhnya memulai musannif dengan membahagi hukum akli, karena bahwasanya orang yang mukallaf itu dituntut, yakni diwajib pada syarak, dituntut yakni diwajibkan pada syarak dengan mengenal, bukan mengetahui, ya, mengetahui rendah,
mengenal. Barang yang wajib pada hak Allah Ta'ala, dan barang yang harus, dan barang barang yang wajib pada hak Allah Ta'ala, yakni hukum sifat yang wajib pada Allah Ta'ala, dan barang yang harus, yakni hukum sifat yang harus pada Allah Ta'ala. Dan barang yang mustahil, yakni hukum sifat yang mustahil pada hak Allah Ta'ala. Dan tiada dapat ia menghukumkan atas suatu dengan bahawasanya ia wajib, atau ia jaiz, atau ia mustahil, hingga diketahui akan hakikatnya itu dahulu, yakni terlebih dahulu. Yakni maknanya tiada dapat seseorang menghukum suatu hukum hingga diketahui dahulu akan artinya, yakni akan pengertian hakikat sesuatu. Umpamanya seperti kita hukumkan wajib tiap-tiap jirim, wajib tiap-tiap makhluk. Wajib tiap-tiap jirim, wajib tiap-tiap makhluk mengambil qadar zatnya daripada lapang. Jadi tak dapat tidak sesuatu makhluk itu dia mengambil lapang kadar dirinya untuk dia duduk. Maka sudah diketahui arti wajib itu dahulu daripada hukumkannya, sebelum daripada kita hukumkan dia. Titik. Maknanya apa? Maknanya tiap-tiap benda kita nak hukumkan benar atau salah, ada atau tiada, mestilah kita kena kenal dia dulu. Kalau kita tak kenal dia, tiba kita cakap mengenainya, itu maksudnya apa? Jelas jahil murakabnya. Begitulah kita nak kenal Allah. Kita nak kenal Allah, kita kena mengaji dulu hukum sifat ketuhanan itu, barulah kita boleh bercakap mengenainya. Kalau kita cakap mengenai Allah, tiba-tiba kita sendiri tak kenal Allah, itu jelas jahil murakabnya dong. Ngerti tidak? Ngerti? Contohnya macam kita sebut pagi tadi, kalau kita kata Allah Ta'ala itu berkuasa dengan sifat kudratnya, dan kita i'tiqad pun begitu, maka itu jelas kejahilannya. Itu jelas kejahilan murakabnya. Bersusun jahil. Faham? Maka jangan disebut Allah berkuasa dengan kudrat, sebut saja tak i'tiqad haram. Kalau kita i'tiqad pula jadi kufur. Sebab tu nak membicarakan sifat ketuhanan Allah perlu ada ilmu terlebih dahulu, baru boleh kita cakap, baru boleh kita ucap. Kalau tidak, dah kita sesat menyesatkan orang. Jadi dolalah, dah sesat menyesatkan orang. Habis tu selama ni kami tak tahu Allah macam mana sembahyang kamu, macam mana ibadah kamu. Allah yang kamu ibadahkan, kamu tak kenal dia, maka dikatakan fala tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah melainkan kenal Tuhan yang diibadahkan. Jadi kalau tauhid kamu tidak faham,
Bagaimana kamu nak amalkan fiqh, apatah lagi tasawuf? Ya, bagaimana kamu nak mengamalkan fiqh, apatah lagi nak mengamal tasawuf? Faham? Baik, kita berhenti sekat tu. Tanda ya, saya tak ada pen modan dah itu. Oh, ada pen. Kemudian katanya, dan lagi kata Syekh Sanusi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. Barakatihi ya rabbal alamin. Ni orang ni tanya, adakah Nabi Khidir mempunyai kaum? Nabi Khidir ni dia bukan rasul, maka tak ada nama kaum Nabi Khidir. Pasal dia bukan rasul, dia cuma Nabi. Wallahu a'lam. Satu lagi, cepat sikit, Nabi Keluri. Panjangnya soal, tapi Keluri dah masanya. Baik, soalan, apa hukumnya kita mempercayai nombor 4 membawa makna sial diamalkan dalam masyarakat ini kerana telah banyak tempat tidak menggunakan nombor 4 diganti dengan 3A, 13A seterusnya. Ini semua pahaman orang Buddha. Ya, 4 bagi dia sial, 4 bagi dia sui, 4 baginya si maksudnya mampu. Ini pahaman orang Cina. Ya, baik, dalam agama Islam, ta'irukum ma'akum, kesialan itu pada diri kamu sendiri, bukan pada nombor, bukan pada apa-apa. Kamu percaya ada sial, kamu itulah ya, kesialan itu pada diri kamu sendiri. Kamu percaya sial, ya, maka kesialan itu ada pada diri kamu. Sedangkan pada diri kamu ada Allah. Mana hati untuk mengenal Allah. Tak, kamu buang Allah dari hati, kamu masuk faham sial. Jadi nombor 4 ni, kalau orang Siam dia panggil ni sumsang si. Si ni Cina panggil mampoi. Mati. Si maksudnya 4 mana dia mati. Tu Cina kena beli kereta, dia tak mau sangat nombor 4 pada nombor pelik dia ada ujung. Dia kata sui. Jadi siapa yang percaya ini boleh membawa kepada syirik wal anjazubillah. Ini namanya pahaman tatayyur. Dalam ilmu tauhid dikatakan fahaman tatayyur. Orang pagi-pagi mudah aja, tahyul. Maka percaya kepada perkara ini boleh membawa kepada syirik. Ya. Dalam Quran surah Yasin dia kata ta'irukum ma'akum, kesialan itu ada pada diri kamu sendiri. Allah tak jadikan sial-sial itu. Kamu percaya dia? Baik, habis. Jadi kita orang Islam jangan duk percaya. Nak jadi syirik boleh. Lepas tu dia kata apa? Apakah hukumnya kita percaya? Kita kawan dengan mata sepet sangat, undi sangat sepet jadi pemimpin. Dah. Nombor 4 pun takut. Aduh, kalau takut nombor 4,
nak faham dia, orang polisen tak boleh pergi Batu 4. Apa dia? Hospital. Dia kena pergi Batu 2. Tu Batu 2 kubur. Dia tak boleh pergi Batu 4. Suai. Baik. Boleh tak alih sikit kipas tu ke belakang? Boleh. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.